Alhamdulillah ta'ala syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir Allah yang sejak tadi Allah ta'ala doakan ini Allah ta'ala jadikan kita sama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu tauhid khasnya dan ilmu agama yang lainnya. Seperti biasa kita mulakan dengan selawat Ibrahimiyah, kita baca sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Alhamdulillah ta'ala yang berusaha mengurusi masjid Taman Sri Bulan Terbaru, menghormati tuan timbalan pengurusi masjid, mengasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita sambung bacaan kitab Aqidatul Najin fi Ilmi Usuluddin oleh Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani, iaitu salah satu kitab syarah bagi matan Ummul Barahim. Dekat luar dia tak tulis, ke dalam isinya dia tulis kata musannif, dan apa yang dikatakan oleh musannif itu dalam kitab itu dituliskan sama seperti dalam kitab Ummul Barahim, iaitu oleh Imam Sanusi. Asalnya kitab Jawi sudah dialih Salumi oleh Ustazah Nur Ain binti Abang. Ke surat 224. Dan lagi sabdanya, inna minan nasi unasan yadkhuluna al-jannata majjanan. Qalu ya Rasulullah man hum? Qala man kana fi qalbihi min hubbil ulama'i mithqalu dzarratin. Wa inna minan nasi unasan yadkhuluna an-nara majjanan. Qalu ya Rasulullah man hum? Qala man kana fi qalbihi min hubbil ulama'i mithqalu dzarratin. Artinya lebih kurang bahawa setengah daripada manusia itu, beberapa orang yang masuk mereka itu ke syurga semata-mata, yang ini tanpa hisab. Maka sembah mereka itu bertanya sahabat, siapa ia ya Rasulullah? Maka sabdanya, iaitu mereka yang ada pada hatinya kasih, yang suka akan ulama, satu mithqal dzarrah, sebutir debu. Dan bahawa setengah sebahagian daripada manusia, beberapa orang yang masuk mereka itu akan neraka semata-mata tanpa dihisap. Ibaratnya kalau masuk mahkamah, masuk penjara tanpa bicara. Kamu bila dari, maka sembah mereka itu bertanya mereka itu, ini sahabat, siapa dia ya Rasulullah? Maka sabdanya, iaitu orang yang ada pada hatinya benci akan ulama, berbanyak bencinya satu mithqal dzarrah, sebutir debu. Ya Allah. Oh, kalau waktu itu kena suka Ustaz Aidin lah, tak boleh benci Ustaz Aidin lah. Saya bukan ulama, tak apa nak benci saya tak. Jangan benci kitab yang saya bawa. Kitab yang saya bawa ini kitab para ulama, ya. Itulah saya ni kan manusia biasa kan. Kadang-kadang tersalah cakap, sekolah Ustaz Aidin ni, kan, biasalah. Sedangkan Rasulullah SAW guru terbaik diiktiraf oleh seluruh dunia sepanjang zaman. Pun ada yang tak suka, apatah lagi saya kan, jauh sekali. Jadi tak hairan kalau orang nak benci saya, tak ada masalah kan. Tapi jangan benci apa yang saya bawa kitab, ya, kitab ulama.
Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabbal ulama'a lam yuktab alaihi khati'atun ayyama hayatihi. Artinya lebih kurang, barang siapa kasih yang suka akan ulama, tiada disurat, tiada ditulis atasnya segala kesalahannya selama hari hidupnya. Oh, maknanya kalau kita suka ulama, kita boleh buat dosa kan? Bukan. Ini kelebihan Maknanya kalau dosa tu wajib bertaubat lah. Wajib bertaubat. Dosa kecil diampunkan, dosa besar wajib bertaubat. Dalam kitab ni juga ada, semua saya lupa bab berapa. Rukun taubat. Taubat ada rukun tuan. Saya tahu, saya nak tahu, alhamdulillah, baguslah. Ustaz cakap macam saya baru tahu je. Ni kita ulang gaji kan. Sembahyang ada rukunnya, puasa ada rukunnya, wuduk ada rukunnya, kan? Taubat ada rukunnya. Sembahyang taubat Ustaz, sembahyang taubat tu lain lah. Taubat tu, bertaubat tu ada rukunnya. Alhamdulillah, rezeki lah. 295 dah ada belum dalam ni? Saya belum scan semua rasanya. Tak ada. 296. 295. Tak apa, nanti sampai masanya saya scan tu adalah nampak Rukun taubat itu surah 295. Saya belum scan ni tuan maaf, nantilah. Rukun taubat dan rukun taubat itu 3 perkara. Jika dosa itu tiada bergantung dengan anak Adam, ini manusia. Pertama, meninggalkan dosa yang ia kerjakan itu dengan ikhtiarnya, dengan sengaja. Contoh, dia nak bertaubat daripada dosa mencuri. Mencuri ni tuan-tuan, kalau dah biasa, dah tak rasa dosa. Ni ceritanya saya ada kawan lah, saya pernah cerita sini, pernah cerita. Orang gelar dia apa? Saya tak sebut nama dia lah, saya sebut gelaran belakang. Luit. Luit apa Luit? Duit lah. Pasal apa? Badan dia ada banyak kudis. Kudis dia tu bulat-bulat macam duit. Jadi dia Luit. Ada lagi orang ni, kawan saya lagi. Sekarang dah bertaubat, dah bagus kan. Kenapa macam tu? Orang gelar macam tu sebab dia memang kaki pencuri. Dia duit, dia barang, memang pakar. Bukan pakar dunia lah, bukan pakar pencuri dunia. Maknanya dalam kawan-kawan tu, dia kalau buat mencuri memang nombor 1. Yang pertama, tak dapat dikesan. Yang kedua, setiap kali benda yang ada peluang untuk dicuri, memang dicuri. Tapi biasa waktu kecil, duit dengan jajan lah biasa. Kat kedai-kedai runcit, tak ada lah sampai curi motor, kereta, tak ada lah. Benda kecil-kecil. Tapi dah nak mencuri, kecil pun dosa juga lah. Mencuri. Sampai orang gelar, orang dah gelar dia macam tu pun, dia masih lagi mencuri. Bila dia taubat, bila mak dia meninggal dunia, umur dalam tingkatan 2 ke 3 gitu, dia mak dia meninggal dunia, sayang mak dia kan, meninggal dunia, dia macam tersedar sekali. Tersedar, bila dah tersedar, tak mencuri lah, tak mencuri, kudis dia pun hilang. Dia macam Pinocchio juga lah. Pinocchio tu bohong, hidungnya panjang, ni dia ni mencuri, kudis dia bertambah. Bila stop mencuri, hilang kudis dia, baik. Itu namanya berkafarah. Kafarah, orang Melayu sebut kifarah. Asal bahasa Arabnya kafarah, maknanya bukan balasan, dia peringatan. Balasan tu ke akhirat, peringatan. Sebelum selagi belum meninggal dunia tu masih ada masa bertaubat baik. Jadi sama Jadi nak bertaubat daripada mencuri, kena meninggalkan mencuri itu semasa bertaubat. Tak boleh tengah mencuri itu, ya Allah aku nak bertaubat. Tak jadi. Tinggalkan dulu. Mencuri itu tinggalkan. Itu rukun yang pertama.
Yang kedua, menyesal atas perbuatannya yang telah dikerjakan itu. Kena menyesal. Menyesal ni menyesal sungguh-sungguh lah. Menyesal dengan Allah Ta'ala. Jangan menyesal apa nama ni, main-main. Menyesal main-main kan? Kau nak tahu dulu aku bawa curi ni, cakap lah. Itu bukan menyesal, itu bangga. Alang kau setakat sini, aku lagi pun. Itu bangga diri, menyesal. Jangan sampai dia mungkin. Yang dulu-dulu dah ada cerita lagi. Ada cerita. Kalau untuk pengajaran tak apa. Untuk pengajaran. Janganlah nak kau macam ni. Aku pun dulu tak cerita, tapi macam-macam kan. Ayat itu kan lain. Ayat nak bangga dengan ayat nak beri pengajaran kan lain kan. Baik, menyesal atas perbuatannya yang telah dikerjakan itu. Menyesal dengan hati lah. Dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, menyesal ya Allah. Bukan menyesal dengan manusia. Bapaknya marah, saya menyesal bapak. Baguslah menyesal bapak kan, tapi dengan Allah Ta'ala menyesal. Menyesal. Bunyi dia senang menyesal tu. Dengan hati ikhlas menyesal ya Allah. Kenapa dah buat ya Allah, ya Allah, menyesal. Bukan kenapa lah tu tak mencuri lebih sikit. Itu bukan menyesal. Itu apa nama ni, ada niat nak mencuri lebih kan? Baik, yang ketiga, jazam yang putus tiada kembali ia pada seumpamanya sekali-kali. Jazam ni niat lah. Niat yang putus tak nak kembali. Dia bukan berjanji. Kalau berjanji tu nazar. Nazar kalau dilanggar dosa besar. Apa nama ni, ada peringatan lain. Guru saya pernah sebut nazar ni kalau dilanggar, nanti tanda-tanda peringatannya apa? Ular masuk rumah. Mimpi saya, bukan mimpi, real dunia. Ular masuk rumah. Rumah dulu kalau rumah orang tu masuk ular, mana dia nazar? Tak semestinya, jangan pula tuduh. Kawan semua ni, rumah aku masuk ular. Kalau kau ada nazar ni jangan pula tuduh. Tapi boleh untuk peringatan boleh juga. Kau ada nazar, apa-apa. Dah ada lah dulu. Itu boleh lah untuk peringatan. Untuk tuduh-tuduh tak boleh lah. Itu rumah dia masuk rumah tu, betul lah tu, ada nazar tak tunai tu. Jangan pula gitu kan. Kena jagalah, kena jaga kata-kata, niat kita, hati kita. Jazam yang putus, niat yang putus, tak nak kembali lagi, tak nak buat lagi dosa tersebut. Baik, sambungan dia. Dan jika adalah dosa itu antaranya dan antara makhluk, ditambahi pula dikembalikan mazlumnya, haknya yang dizalimi, atau minta halalkan daripada dia. Aku dulu ni pernah curi duit kau. Berapa? RM10. Tak apalah, aku halalkan. RM10 je. RM10. Cuba aku ni minta maaf lah. Aku sebenarnya dulu ada tercuri duit kau, terambil sikit. Berapa? RM1000. Pulang boleh. RM1000 dah tak boleh lah. RM1000 dah tak boleh lah. Tak halal. Tak boleh, tak halal dia tu. Kalau RM10 tu aku boleh lagi lah. RM1000 bukan main, macam mana boleh dapat. Kan. Jadi tentang halal ataupun kita kembalikan hak, kembalikan. Dan kita ketahui orang yang taubat itu jika kembali ia kepada dosa itu pula tiada membinasakan taubat yang dahulu itu. Tadi kan dah niat tak nak buat lagi. Baru lepas ni taubat ni. Curi lagi. Habis taubat yang lepas ni binasa tak? Tak binasa. Itu dosa baru. Dia tak timbul balik. Dosa lama yang taubat tu timbul balik tak? Kalau Allah Ta'ala ampunkan, insya-Allah lah tak timbul balik lah. Dosa baru tu kira buku baru lah tu. Cuma nama dia bukan taubat nasuhah. Nasuhah lah. Bukan taubat nasuhah. Taubat nasuhah memang tak buat terus. Dia niat tak nak buat dan memang perilaku dia tak buat terus. Itu taubat nasuhah. Kalau lepas taubat buat lagi, itu taubat biasa, bukan taubat nasuhah. Orang Melayu kata taubat sambal.
taubat sambal Ustaz. Dia makan sambal ni, ada masa-masa dia tak tahan pedas. Dia punya tak tahan. Taubat tak telah makan lagi lah. Esok makan lagi. Sedap. Pedas tapi sedap. Pedas tapi sedap. Itu taubat sambal. Tapi sah tak taubat tu? Sah. Dia dah buat rukun taubat tu, dah buat. Cumanya apa nama, dia buat dosa baru, dia kena taubat baru lah. Dan jika kembali ia dengan bersegera pada ketika itu sekalipun, baru lepas taubat ni buatlah. Habis tadi menyesal main-main Ustaz. Dia menyesal tu betul, tapi lah nafsu mencuri dia. Tetapi hendaklah ia membaharukan taubat pula. Jangan putus asa, taubat lagi. Selagi belum mati, taubat. Sebagaimana tak putus asa buat dosa, jangan putus asa bertaubat. Maka demikianlah diperbuat seperti ia menjadikan pada mengerjakan dosa itu seperti adat, maka dijadikan pula taubat itu adat. Kalau dah biasa buat dosa, kena biasa dan bertaubat. Sampai bila? Sampai meninggal dunia. Lagi bagus kalau taubat nasuha, tak buat terus, lagi bagus. Dan jikalau di dalam sehari semalam itu 70 kali sekalipun dia buat dosa tu, bukan sekali, 70 kali, maka jangan kau jadikan taubat itu lemah dengan sebab banyak mengerjakan maksiat. Jadi kalau 70 kali taubat, pas buat dosa, taubat. Sampai betul-betul berhentilah, sampai putuskan. Maka tiap-tiap taubat itu makbul, diterima selama belum lagi naik matahari daripada maghrib, ini barat, dan belum lagi sampai kepada ghargharah, artinya tak terleruh sampai kepada hampir halkum. Dua masa taubat tak diterima. Yang pertama, yang jauh, iaitu kiamat, matahari naik daripada barat, itu kiamat. Bangun pagi, lepas main subuh, tengok matahari terbit mana? Timur, alhamdulillah. Bangun pagi, lepas main subuh, tengok matahari barat, Masya Allah. Dah tak diterima taubat. Dan masa itu masa yang jauh tak jauh juga, tanda kiamat pun dah banyak. Paling dekat iaitu masa tak terleruh sampai pada hampir halkum, masa nak meninggal dunia. Jadi sebelum meninggal dunia, taubat. Kena sembahyang sunat taubat. Itu sembahyang sunat. Ni taubatnya tu, taubat. Taubat ni 3 rukun tu tadi. Berhenti buat, menyesal, azam tak nak buat lagi, niat tak nak buat lagi. Lepas tu nak sembahyang sunat taubat, sembahyang lah. Sembahyang sunat taubat tu dikira sembahyang sunat. Kalau satu orang ni sembahyang sunat taubat, tapi rukun taubat ni 3 ni dia tak buat, dia belum menunaikan taubat, dia cuma menunaikan solat sunat taubat. Jangan salah faham. Kadang-kadang tak semua orang dapat tahu rukun taubat tu. Kebanyakan yang tahu sembahyang sunat taubat. Jadi kita sampai-sampaikan rezeki kita dapat ilmu ni, kita sampai-sampaikan. Mudah-mudahan bertambah rezeki kita. Rezeki bukan duit saja, ilmu tu rezeki. Kan ada cerita Rich Dad Poor Dad kan. Kalau Poor Dad ni dia bagi anak dia ikan banyak-banyak. Rich Dad dia bagi cara, beritahu cara ilmu nak menangkap ikan. Jadi ilmu tu rezeki juga. Ya, ikan banyak rezeki juga, tapi berapa lama lah ikan tu dia tahan kan? Nanti hari busuk dah. Masuk freezer pun berapa tahun dia tahan lah kan? Tak adalah sampai 20 tahun. Macam kawan saya doktor, dia ada buat apa nama, kalau molekul rasul dan korban, daging korban tu dia masuk freezer.
Dia tak makan daging beli pasal tau. Bagi korban tu, dan dia nak masak daging kan dia ambil lah, beza masak. Setahun dia kata, setahun saya simpan ni stok setahun. Bukan maknanya taklah banyak, tapi maknanya bila dapat daging korban tu dia simpan. Tahan lah, maknanya tahan tak beza tu setahun lah, tak rosak lah. Boleh sambung kan. Jadi Rich Dad tadi dia ajar cara nangkap ikan. Ilmu rezeki. Jadi kita sampai-sampaikan. Sambung sikit lah. Dan dalam kita ketahui bahawa orang yang mengerjakan dosa besar padahal mati ia tiada taubat daripada dosanya, maka adalah pekerjaannya itu diserahkan kepada Tuhannya, maka tiada dapat kita putuskan dengan ampun daripadanya, supaya tiada ada dosa itu hukum ubah, ubah boleh, dan tidak dapat diputuskan dengan siksa, kerana bahawasanya Allah Ta'ala harus atasnya boleh Allah Ta'ala mengampun akan dosa yang lain daripada kufur. Kufur ni kafirlah, murtad, tak beriman dengan Allah. Dan atas takdir jatuh azabnya, berlaku azabnya, nescaya diputuskan baginya dengan ketiadaan kekal di dalam neraka. Kalau satu orang Islam mati dalam keadaan berbuat dosa, ataupun dia dah buat dosa lama tapi dia tak bertaubat, meninggal dunia, maka dalam fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah kita berfahaman dia akan masuk neraka sebanyak mana dosanya, akhirnya akan masuk syurga juga, sebab dia masih lagi beriman. Ketiadaan kekal dalam neraka ayat. Kalau fahaman sesat Mu'tazilah kata satu orang Islam yang meninggal dunia dalam keadaan ada buat dosa, sama ada tengah buat dosa meninggal, tengah cucuk-cucuk langit meninggal. Cucuk langit Ustaz? Menari lah kat disebut. Kenapa cucuk langit Ustaz? Dia beri cara menari lah, tangan dia ke atas. Mana Ustaz tahu? Ustaz pergi ke? Tak, kawan saya beritahu. Saya tak pergi. Kawan saya kawan macam-macam. Jadi kalau dia meninggal dunia sedang buat dosa, ataupun dia pernah buat dosa tapi belum bertaubat kemudian meninggal dunia, kata fahaman sesat Mu'tazilah, dia berada di manzilatun baina manzilatain. Dia berada di satu tempat antara dua tempat. Yang ini masuk syurga pun tidak, masuk neraka pun tidak, tengah-tengah. Fahaman ni fahaman sesat Mu'tazilah. Kita fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia tak ada tengah-tengah, so neraka atau syurga. Tapi kalau dia orang Islam tapi ada buat dosa, dia akan dimasukkan dalam neraka sebanyak mana dosa yang dibuat, kalau dia tak bertaubat lah. Kalau Allah Ta'ala tak ampunkan dosa dia, kalau Allah Ta'ala ampunkan dosa dia, sama ada dia bertaubat ataupun dia meninggal dunia dengan cara-cara tertentu, dia layak digelar syahid akhirat. Contoh mati terbakar, contoh mati lemas, contoh mati yang sangat seksa. Mati sangat seksa kalau sekarang apa? Kemalangan. Salah satunya nak kemalangan. Mati kemalangan macam mana? Dia putus kepala. Saya dulu PBSM dekat UKM, ada buat lawatan dekat SUKM. Jadi dia buat dia buat presentation lah. Jadi yang buat presentation ni, dia bahagian forensik, bahagian kemalangan. Forensik nak siasat kemalangan ni kecuaian ataupun ada unsur jenayah. Jadi dia cerita dah biasa lah. Kalau setakat kutip otak beramu, mata beramu, gigi beramu kat jalan tu dah biasa. Masya Allah, perempuan kok orang tak takut dia. Dah biasa, alam pisau tinggal biasa. Cerita seksa. Jadi kalau meninggal dunia kerana mati-mati yang demikian, maka dia dikira syahid akhirat, maka dia diampunkan dosa. Contoh satu orang mak rumpit. Memang mak rumpit ni memang menyusahkan pemandu lain, membahayakan yang pemandu lain. Tapi andai katalah dia meninggal dunia tengah merumpit, tengah menyakitkan hati orang,
meninggal dunia, kan? Mati yang sangat seksi, kan? Jadi dia boleh dikira mati syahid akhirat, diampunkan dosa. Pernah pula Khamis malam Jumaat, ataupun start dikira mati syahid hari Jumaat tu bila lepas asar hari Khamis sampailah sebelum zuhur hari Sabtu. Kalau meninggal waktu tu dikira mati hari Jumaat. Mati hari Jumaat, diampunkan dosa. Salah satu kelebihan, kan? Macam mana Ustaz nak mati Jumaat? Tak tahulah, Allah Alam. Adalah amalan mungkin, kan? Saya tak tahu amalan. Cuma yang saya dapat tahu dalam kitab Tajul Mulk atau Islam, siapa-siapa lahir pada hari tersebut, dia meninggal dunia juga pada hari tersebut. Dalil Rasulullah SAW lahir Isnin, wafat pun hari Isnin. Macam saya lahir hari Selasa. So 10.40 malam. Tengok kat Surau Gana pun ada, kan, berapa, kan? Jadi kemungkinan besar untuk saya meninggal dunia hari Selasa, ada kemungkinan. Tapi adakah benar, adakah mesti? Tak semestinya. Ini hukum adat, kan? Boleh juga berubah. Baik. Jadi dia setiap minggu ingat mati, dia tak? Datang yang Selasa ni, biar Allah di muhasabah ni, kan? Dia muhasabah ini setiap malam, setiap hari, ya? Baik, sambung. Jadi itu cerita taubat, ya? Sambung boleh. Dia ada surat, dia ada tulis tadi kesalahannya selama hari hidupnya. Ini dosa kecil, dosa besar wajib bertaubat. Cerita tadi, ya? Dan lagi sabda Nabi SAW, man a'ana aliman aw muta'alliman walau bi syarbatin ma'in faga'annama banal ka'bata sab'ina marratan. Artinya lebih kurang, barang siapa menolong akan orang yang alim atau orang yang belajar ilmu, dan kalau dengan satu teguk air sekalipun, bukan secawan, seteguk air je. Dah. Mereka bagi seteguk je, contohlah, kan? Maka seperti memperbuat ia akan Kaabah Allah 70 kali. Masya Allah, Ini kelebihan dia. Kelebihan besar, kelebihan dia. Apatah lagi kalau kita ni belajar ilmu, menuntut ilmu, ulang kaji. Ulang kaji kira menuntut ilmu lah. Muzakarah, dizikirkan, ilmu tu zikir, diulang-ulang. Zikir kan ulang, subhanallah, 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 kan? Alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, ulang-ulang. Ilmu diulang-ulang, diulang kaji. Kira zikir. Kira belajar juga lah. Dan lagi sabda Nabi SAW, "Idza marra muta'allimun 'ala qaryatin rafa'allahu al-'adaba 40 yawman bil maqabiri tilkal qaryati." Artinya lebih kurang, apabila lalu orang yang belajar ilmu atas suatu dusun, iaitu kampung. Dusun kat sini bahasa Patani, maksudnya kampung. Kalau itu dusun kebun, diangkatkan Allah Ta'ala siksanya 40 hari daripada isi kubur. Demikian Korea kampung itu. Kampung tu ada kubur, orang belajar ilmu dan kat kampung tu. Orang jenazah mayat dalam kubur tu diangkat siksanya 40 hari. Kalau ada siksa tu lah, selama 40 hari. Kalau hari-hari tak ada siksa. Apatah lagi yang belajar tu, yang jalan. Dan cerita daripada Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, katanya, tiada aku ketahui suatu afdal. Hasan Basri siapa? Iaitu ketua ahli sufi. Tiada aku ketahui suatu afdal, lebih utama daripada berperang sabilillah
Aku tak tahu satu perkara yang lebih afdal daripada, lebih baik daripada berperang fisabilillah, berperang dengan musuh Allah, melainkan bahawa adalah orang yang menuntut ilmu. Masya Allah. Maka bahawasanya afdal, lebih utama daripada perang fisabilillah. Kenapa? Sebab berperang dengan syaitan, berperang dengan nafsu. Nafsu mana? Nak menuntut ilmu. Allah seaidil budak lagi kan. Kan saya nampak budak ni. Saya dah 39 ni tuan. Jangan ingat saya 19 tahun. 39. Tapi apa nama ni, tuan-tuan saya anggap ayah saya dah, bapak-bapak saya, abang-abang kan. Ustaz ni bapak lah, abang lah. Sebab nafsu dan juga syaitan tak suka orang menuntut ilmu. Nak berperang dengan nafsu dan syaitan. Syaitan tu satu kan, nafsu. Kena pula malam ada 8.45 malam ada JDT versus siapa contoh kan, contoh nak lawan nafsu kan dan sebagainya. Jadi lebih afdal daripada perang fisabilillah. Dan barang siapa keluar daripada rumahnya kerana menuntut satu bab daripada ilmu, dikeliling akan dia oleh malaikat dengan sayapnya dan menselawat atasnya segala burung pada hawa angin udara dan binatang di padang dan ikan dalam laut, dan diberi pahala baginya 27 siddiq. Ini tak nampak tuan, kalau nampak seram juga. Nak keluar untuk ilmu ni malaikat. Wah, seram juga kan. Ada hikmah juga lah, kita tak nampak. Burung selawat atas kita. Macam mana Ustaz? Burung selawat dan juga selawat bagi Nabi Muhammad lah. Dalam kitab ni juga pada awal bab selawat manusia kepada manusia, iaitu mendoakan keampunan. Bukanlah burung tu selawat macam kita selawat kepada Nabi Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau Aidin, Allahumma salli ala Aidin, tak, bukan. Dimintakan ampun untuk kita lah. Burung cuma kita tak dengar lah, dia ciap-ciap kan. Dan binatang di padang, binatang lah, yang besar ke, yang kecil ke kan, belalang ke. Dan ikan dalam laut, ikan berdoakan, tak dengar tu kan. Ikan besar, ikan kecil, dapat lagi pahala. Dan tersebut dalam kitab Al-Barakah bahawa Allah Ta'ala menghisap akan seorang hamba-Nya pada hari kiamat, maka berat kejahatannya daripada kebajikannya. Dan ke akhirat tak boleh buat apa lah, kejahatan lagi berat. Walaupun lebih satu dia ni kejahatan yang paling kebajikan, dan kira berat lah. Maka disuruh dengan dia kepada neraka, masuk neraka. Simple je kan, berat kejahatan. Walaupun beratnya tu 0.1, baiknya tu ringan 1.1. Memang dia punya sifat tu neraka lah. Maka apabila dibawanya dengan dia, maka firman Allah Ta'ala bagi Jibril, dapatkan olehmu akan hamba tu, nanti tahan dulu, dan tanyakan olehmu akan dia, adakah dia duduk pada tempat orang yang alim di dalam dunia. Masa kat dunia ada duduk tempat orang alim tak? Maka aku ampun akan dia dengan syafaatnya. Kalau ada, aku ampunkan dengan syafaat orang alim. Maka bertanya Jibril akan dia, maka bertanya dia tiada, tak ada. Duduk dengan orang alim tak ada, duduk dengan lain. Dan berkata Jibril, hai Tuhanku, engkau yang lebih mengetahui akan hal hambamu. Jibril cakap, ya Allah, engkau lebih tahu. Ni nak muliakan lah. Allah Ta'ala bukan tak tahu, Allah nak muliakan. Muliakan kepada siapa? Muliakan orang tu kepada siapa? Kepada malaikat tu sendiri dan makhluk yang lain. Maka nak muliakan siapa? Orang tu satu, dan orang yang dengan dia dapat syafaat, orang berilmu lah. Maka firman-Nya, tanyakan olehmu akan dia, adakah dia kasih, suka akan orang yang alim. Maka ditanya akan dia, maka berkata dia tiada, tak, dia suka orang lain. Maka firman-Nya, tanya olehmu hai Jibril, adakah dia duduk bersama-sama dengan orang alim di dalam hidangan sekali, dia makan sama-sama tak? Maka ditanya dia, maka kata dia tiada, tak ada, tak suka makan orang alim. Maka firman-Nya, tanya olehmu adakah namanya dan bangsanya muafakat sama dengan orang alim. Maka jika muafakat namanya atau bangsanya dengan orang alim, aku ampun akan dia. Maka ditanya dia, maka dia muafakat dengan dia, tak ada sama. Habis semua tak ada. Macam mana ni kayu?
Firman-Nya, hai Jibril, ambil olehmu akan dia dengan tangannya dan masukkan olehmu akan dia dalam syurga. Tadi semua tu masuk syurga juga. Maka bahawasanya adalah dia kasih akan seorang lelaki, dia suka satu orang lelaki, dan adalah lelaki itu kasih dia akan orang alim. Lelaki yang dia suka tu suka orang alim. Dia punya suka tu sub, bukan dia direct suka orang alim, tak, dia sub. Maka aku ampun akan dia dengan berkatnya. Ini berkat orang alim. Jadi apa nama, apatah lagi orang alim itu sendiri, memang apa nama ni boleh mensyafaat lah. Orang yang dah berhak untuk masuk neraka, boleh dimasukkan ke dalam syurga. Ini Allah Ta'ala muliakan satu orang tu lah, sebab dia sukakan satu orang, dan orang yang disuka tu suka orang alim. Yang kedua, Allah Ta'ala muliakan orang alim itu sendiri lah, sebab dengan berkat orang alim tu orang lain dapat masuk ke syurga, tak jadi masuk neraka. Muliaan ilmu. Dan riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ulama'a masabihul ardi ya Aba Hurairah amma taran nujuma fis samai faqultu na'am faqala hakadha ahlus samai yarawna al-ardha فينظرون العلماء فيها كالنجوم فإذا مات العالم كالنجوم إذا أفلت. Yang saya insya beritahu, saya tak ingat apa dia. Artinya dia kurang bahawasanya segala orang yang alim itu seperti pelita bagi isi bumi. Hai Abu Hurairah, tiadakah engkau lihat akan bintang pada langit, maka sembahku bahkan ia. Maka sabdanya, demikianlah isi langit, melihat ia akan isi bumi. Masya Allah. Maka melihat mereka itu akan ulama padanya seperti bintang. Maka apabila mati orang yang alim adalah seperti bintang. Apabila gaib ia, yakni jatuh ia, maka kelam tiada nyata lagi. Orang alim kat dunia menduduk di langit, melihat seperti kita melihat bintang di langit. Matinya ulama, kelam terpandang bintang. Macam bintang kita tengok kan, bintang mati juga kan, binasa juga. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabun nasi min darajatil anbiya'i ahlul ilmi. Artinya lebih kurang yang terlebih hampir manusia daripada pangkat anbiya itu, iaitu ahli ilmi. Orang ahli ilmu, ada ilmu lah. Tinggilah pangkatnya, taklah sampai dengan anbiya, tapi tinggi. Kita masuk isyak tuan-tuan, kita masuk isyak. Jadi cukup kata ni beberapa kelebihan ilmu dan ulama. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar jadi manfaat bagi saya dan tuan-tuan, kita amalkan dan sampai-sampaikan insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.